Saudara, kita akan bersama-sama berdoa. 我们要一起祷告。 Kami sungguh bersyukur untuk setiap minggu, karena setiap minggu adalah minggu yang penuh dengan anugerah daripada Engkau. 主啊，我们感谢你，知道每一个星期都充满了你的恩典。 Karena itu biarlah kami juga datang kepada Tuhan dengan sungguh hati yang terbuka untuk menerima kebenaran firman-Mu. 所以主啊，当我们来到你的面前的时候，求你赐给我们真正敞开你的心，要领受你话语的真理。 Dan Tuhan tolonglah agar sungguh hanya kebenaran firman-Mu yang memandu hidup kami. 主啊，帮助我们，唯有你的真理来引领我们的生活。 Ada begitu banyak hal yang mempengaruhi kami di dalam perjalanan hidup dalam dunia ini, dan kerap kali hidup kami lebih terarah oleh situasi sekeliling kami. 主啊，当我们在世上生活的时候，常常我们会被周遭的情况所影响。 Karena itu hamba sungguh memohon Tuhan tolong terus teguhkan kami dengan firman-Mu. 所以主啊，我们祈求，求你用你的话语坚固我们。 Dan khususnya saat ini ketika kami akan merenungi firman-Mu, Tuhan yang boleh memateraikannya. 特别是这个时候，我们要思想你的话语，求主自己光照。 Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 我们只是奉主耶稣的名祷告。 Amin. 阿门。 Saudara, izinkan saya menyampaikan selamat tahun baru juga kepada setiap saudara. Saudara, ini adalah baru beberapa hari, baru masuk minggu yang kedua. 在此，请允许我向大家说新年蒙恩，因为这才进入了今年的第2个主日。 Saudara, Tuhan memberkati setiap saudara, dan saudara, lebih daripada itu, satu hal yang saya sangat belajar melewati tahun 2020. Saudara, saya rasa banyak hidup kita itu lebih diarahkan oleh situasi sekeliling. 特别是在这个经历了2020年的这个情况，更是让我深深的体会，我们的生活常常被周遭的情况所影响。 Saudara, memang kerap kali tidak bisa dihindari situasi sekeliling mempengaruhi kita. Tapi ingat, sebagai orang percaya, hidup kita harus selalu diarahkan oleh kebenaran firman, prinsip daripada firman. 虽然常常周遭的情况会影响我们，但是我们身为神的子女，让我们不忘记，让神的话语来引领我们的日子。 Karena itu saya berdoa, saya berharap sepanjang tahun ini kita selalu ingat hanya firman yang boleh mengarahkan hidup kita, dan jangan sekedar terjebak oleh situasi dan kondisi sekeliling kita. 所以在进入这个2021年，我真是这样子的为大家祷告，巴不得唯有神的话语在引领你们每一位的每一天的生活，而不是被周遭的情况所摆动。 Dan saudara, sepanjang tahun ini saya memperhatikan, dan khotbah saya hari ini akan menjadi khotbah yang mengawali satu seri, entah seri ucapan bahagia atau seri, saya tidak tahu apakah saudara akan membahas Matius 5 sampai Matius 7, seluruh bagian daripada khotbah di bukit. Tapi ini satu seri yang baik, dan khotbah hari ini akan menjadi awal daripada seluruh rangkaian seri-seri khotbah pada minggu-minggu yang akan datang. 我今天的这个讲到的主题是我们教会接下来的几周内的一系列讲道的开始，就是我们要谈到登山宝训。虽然我不晓得说接下来的这个系列只是谈到说这个在耶稣在山上的这个8福呢，或者是说这个系列会从马太福音5章一直到第7章。 Matius pasal 5 sampai pasal 7 adalah satu catatan khotbah Yesus yang mungkin paling panjang, bukan mungkin, pasti yang paling panjang yang di-record, yang dicatat. 马太福音5章到7章的耶稣的讲道是在圣经文字记载的最长的一篇的讲道。 Dan bagian ini dikenal dengan khotbah di bukit. 这段被称为登山宝训。 Matius pasal yang kelima ayat 1 sampai 3. 马太福音5章1到第3节。 Hari ini kita akan merenunginya, dan ini menjadi introduction terhadap seluruh rangkaian khotbah-khotbah akan datang.
今天我们要一起思想，成为我们接下来系列讲到的一个基础。 Ayat yang pertama demikian bunyi firman Tuhan, ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. 耶稣看见这许多的人，就上了山，既已坐下，门徒就到他跟前来，他就开口教训他们说：“虚心的人有福了，因为天国是他们的。” Saudara, fokus pembahasan kita hari ini akan fokus ke ayat 3, yaitu ayat yang berbicara mengenai ucapan pertama, ucapan bahagia yang pertama daripada Kristus. 我们今天所要谈的焦点是在第3节，就是耶稣在谈蒙福的这个开始的第一个福。 Tapi seperti yang saya katakan tadi, saya akan mengajak kita melihat sebuah background supaya kita bisa memahami apa dan maksud daripada seluruh rangkaian khotbah di bukit ini. 但是在这之前，我想要邀请大家一起来看说这一系列耶稣在山上的宝训的 背景，使我们能够有一个全面的了解。 Sebenarnya kalau saudara melihat ayat pertama dan ayat yang kedua, saudara, maka Matius 5 ayat pertama dan ayat kedua sebenarnya memberikan sebuah setting daripada konteks daripada khotbah di bukit. 其实从马太5章第1到第2节，可以让我们看见说，这个接下来的这个耶稣的宝训的背景。 Ayat itu memulai dengan sebuah kenyataan, ada orang banyak yang bersama dengan Yesus, dan kita tahu bersama figur Yesus adalah figur yang mengattack, menjadi daya tarik bagi begitu banyak orang. 一开始就让我们看见说，有许多的人，耶稣在那个时代的确是成为吸引许多人的一位人物。 Ayat ini dimulai dengan kenyataan ada orang banyak itu, tetapi Yesus kemudian naik ke atas bukit dan Yesus hanya diikuti oleh kelompok orang banyak yang disebut dengan nama murid-muridnya. 当这许多人的当下，耶稣就上了山，并且呢，跟着他一起上山的是那些他的门徒。 Saudara, sebenarnya ayat ini adalah ayat yang sebenarnya mau mencoba memberikan sebuah pemilahan. Ada orang banyak dan ada murid-murid Yesus. 在这一节，其实就是要让我们看见有许多的人跟有门徒的这个区分。 Pemilahan ini adalah sebuah pemilahan yang penting karena ternyata khotbah di bukit sebenarnya adalah khotbah yang khusus dinyatakan kepada murid-murid Yesus dan bukan kepada orang banyak. 所以，让我们看见说，这个登山宝训的对象是针对门徒，不是针对许多的人。 Saudara, ada satu diagram di sini. Saudara, mungkin kita yang di sini agak kecil, tapi kalau saudara yang di rumah bisa melihat dengan lebih baik. Ada satu diagram di situ. Kalau saudara perhatikan dalam diagram di situ, maka saudara, diagram di situ dimulai di dalam Matius pasal 5 tersebut, ayat-ayat yang kita baca tadi, dengan sebuah kenyataan bahwa ini ditujukan kepada disciples, kepada para murid, dan ini memberikan penegasan kepada sebuah era yang baru, sebuah zaman yang baru. 我这边有一个表格，可能在家中的人可以看得更清楚。但是在这里所要指出的就是说，这些的宝训是针对门徒，并且耶稣说这些是一个新时代的开始。 Jadi sebenarnya Matius pasal 5 ayat 7 ini kenapa ditujukan spesifik kepada para murid? Karena Yesus mau berkata, ini loh, kalau engkau menjadi muridku, engkau akan memasuki satu zaman yang berbeda, satu era yang berbeda, satu dunia yang berbeda. 这个马太福音5章到7章的这个内容，是耶稣正在要对他的门徒说：你若是要跟从我的话，你就要进入一个新的时代，一个新的生活方式。 Saudara, dari kalimat ini mungkin kita boleh tegaskan bahwa Yesus mau berkata, sebenarnya apa artinya menjadi murid-muridku? Menjadi murid-muridku adalah ini loh, ini yang menjadi kehidupannya, ini yang menjadi kriterianya, ini yang menjadi ciri khasnya.
其实耶稣正在要告诉门徒说：“你要成为我的门徒，这些就是成为我门徒的特征、条件，你的生活的方式。” Kalau kemudian kita lihat di bagian paling bawah, maka di situ ditegaskan bahwa disinilah sebenarnya realitas mereka yang akan masuk kerajaan Allah, dan murid-murid ini menjadi mereka yang akan masuk kerajaan Allah, dan ini menjadi sebuah perjalanan yang seperti pintu yang sempit adanya. 在这里，耶稣要让他们看见，要门徒们看见说，要进入那天国的门是窄的。 Jadi bagian awal bicara mengenai ini loh fase yang baru, dan bagian ujung, bagian akhir berbicara ini loh berkaitan dengan mereka yang akan masuk dalam kerajaan Allah. Dan saudara coba kita akan perhatikan nanti bagian tengahnya. 所以一刚开始的时候，我们看见说，耶稣告诉他们，这是新的一个阶段。 最后这一部分让他们看见进入天国的门是窄的。那在这个当中，这个中间，接下来是我们要谈的。 Kalau saudara kemudian bagian tengah, perhatikan di situ saya melingkari kata yang kerap kali diulang, yaitu kata ada sebuah standar yang lebih tinggi, ada sebuah kesetiaan yang lebih tinggi, ada sebuah kerinduan hati yang lebih tinggi. Ada sebuah relasi yang lebih tinggi, ada sebuah standar yang lebih, intinya ada higher standard. 如果你们可以看见我在表格上所圈的这个字，这个中间的部分，耶稣所要传达给门徒们的，就是这个我们的生活的这个准则是更高的，要求我们有更高的忠心，更高、更渴慕的心。 Jadi Matius 5 sampai pasal 7, khotbah di bukit ini ditujukan hanya kepada para murid untuk menunjukkan sebuah hidup yang berbeda, hidup yang memiliki higher standar daripada mereka yang mengikut Kristus. 所以马太福音第5章到第7章的登山宝训是针对门徒，告诉他们说，跟随主，我们必须要进入一个新的领域。 我们必须有更高的生活准则。 Sederhananya, apa artinya menjadi orang Kristen? Saudara lihat pada Matius 5 sampai pasal 7. Apakah engkau atau saya sebagai orang Kristen betul bagian-bagian dalam pasal tersebut menjadi bagian yang menjadi ciri hidup kita, menjadi bagian yang kita kejar di dalam hidup ini? 简言而之，就是当我们说我们是 耶稣的门徒的时候，那我们可以从马太福音5章到7章检视自己，是否这里面所教导的是我们成为我们追求的生活准则，并且是我们在日常生活中我们愿意去执行出来的。 Saudara, menariknya ada seorang tokoh dunia, tokoh terkenal dunia yang non-Kristen, yang ternyata ketika dia bersentuhan dengan kekristenan dan ketika dia sedikit mempelajari kekristenan, tokoh ini adalah seorang Hindu, dan dia kemudian menyadari sebuah nilai yang sangat besar daripada Matius pasal 5 sampai pasal 7 tersebut. 是有一位世界著名的人物，他原来是印度教的背景，但是当他开始跟基督教接触的时候，他开始看圣经，并且他在圣经中马太福音第5章、第7章，他看见说有一种准则，有一种道德观是非常高尚的。 Saudara, tokoh itu adalah Mahatma Gandhi. 这位人物就是穆罕默德甘地。 Saudara, Mahatma Gandhi dia begitu sangat mengagungkan khotbah di bukit ini. 甘地他非常尊崇耶稣的登山宝训。 Bahkan statement di sini dia berkata, menurut dia seluruh pengajaran Kristus itu adalah apa? Yaitu khotbah di bukit semuanya, dan itu harus diangkat semuanya, tidak boleh dipisahkan satu sama lain. Semua bagian itu harus diambil. 他说，在耶稣所有的教导当中，这个马太福音5章到7章是必须是整体的被推崇的，不能够把它切断
放下一些，是要整体的把它推举出来。 Saudara, bahkan karena saking menghargai nilai khotbah di bukit itu, dia berkata, ketika saya berhadapan dengan khotbah di bukit itu dan ketika saya mencoba untuk memahaminya, mungkin saya tidak akan ragu-ragu berkata, iya benar, saya seorang Kristen. 如果在看这个马太福音第5章到第7章的时候，所说的这一切，并且与我自己的追求，我可以说我是基督徒。 Saudara, tapi saudara jangan buru-buru senang dulu dengan kalimat ini ketika dia berkata, oh iya benar, saya orang Kristen. 但是我们不要太快的高兴，当甘地说我是基督徒。 Mahatma Gandhi sangat menghargai khotbah di bukit. 甘地他非常推崇登山宝训， Dia menyadari inilah esensi ajaran Kristus. 他认为这是耶稣教导的精华。 Tapi dia kemudian melanjutkan seperti ini. 但是接着他说， Tetapi saya harus katakan secara dengan rendah hati, ya, apa yang kemudian dia dapati adalah realitas kekristenan itu sebenarnya sesuatu negation, sesuatu yang berlawanan dengan khotbah di bukit. Maksudnya adalah hidup Kristen itu adalah hidup yang kerap kali tidak sesuai dengan khotbah di bukit itu. Sorry to say, dia harus katakan. 但是接下来他说，很遗憾的，在现实的这个生活当中，登山宝训并没有在基督徒的身上活出来，没有在他们的身上看见他们完全活出登山宝训的教导。 Saudara, bagi saya ini satu tamparan yang besar bagi setiap kita, saudara dan saya, setiap kita orang Kristen. 这对我们，特别是对我自己或者你与我，一个很大的一记耳光。 Kita ke gereja, that's good. Kita berikan persembahan, oke. Kita memuji Tuhan, ikut choir, melayani, baik sekali. Tetapi apakah itu cukup? 我们到教会很好，我们唱诗歌，我们服侍，我们参加诗班，这些虽然好，但是这已经够了吗？ Saudara, kalau saudara dan saya tidak mengupayakan kebenaran-kebenaran firman, khususnya dalam Matius 5-7 itu ada dalam diri kita, atau kita perjuangkan mencapainya, saudara, maka sebenarnya kekristenan kita adalah kekristenan yang menjadi sebuah perlawanan daripada pengajaran-pengajaran Kristus. 但是如果我们却没有像马太福音5章到7章里的教导，成为我们生活的准则，我们的追求，那我必须说，我们所信仰的跟我们的生活是相背对的。 Itulah sebabnya Gandhi kemudian berkata, I like your Christ, but I do not like your Christian. Saya senang Kristus, tapi saya tidak menghargai kekristenanmu karena kekristenanmu tidak seperti Kristus. Your Christians are so not unlike your Christ. 所以甘地接下来说：“我喜欢基督，但是我却不喜欢基督徒，因为基督徒与基督是不同的。 Hidup kita adalah hidup yang unlike, tidak seperti hidup Kristus itu. 我们的生命的表现与基督的生命是不同的。 Saudara, ini adalah konteksnya. Konteks daripada khotbah di bukit adalah sebuah khotbah yang ini loh, hidup Kristen begini. Ini hidup Kristen seperti ini. Ini yang harus kita jalanin. 所以登山宝训的这个背景是要告诉我们说，这是身为基督的门徒，我们的生活的准则就是这样子。 Karena itu saya berharap saudara setiap minggu sampai minggu-minggu ke depan di dalam seri-seri khotbah ini dengar dengan baik, evaluasi diri dengan baik, dan minta anugerah Tuhan supaya apa yang saudara dengar saudara boleh lakukan agar saudara sungguh menjadi orang Kristen. 所以我希望说，接下来这个一系列的讲道，我希望你们好好的听，听了之后，好好的用这个真理来检视自己，并且成为我们一个追求。 Saudara, ini adalah konteksnya. Saya akan move untuk melihat, kalau kemudian kita melihat Matius pasal 5 sampai pasal 7, khususnya Matius 5 di dalam ucapan bahagia, saudara, maka kita juga dapatin bahwa ketika kita hendak menjalani khotbah di bukit,
pahamilah satu fakta bahwa pengajaran Kristus, khotbah di bukit ini adalah sebuah khotbah yang bersifat paradoks. 当我们要进入这登山宝训，特别是当我们从看见马太福音5章一开始的这个八福的时候呢，让我们要知道说，耶稣的教导在当时是一个很让我们觉得有对立的现象。 Paradoks maksudnya adalah ada dua hal yang kelihatannya bertentangan, tapi dua hal ini adalah dua hal yang memang harus bareng, harus jalan sama. 这个看起来两件事情看起来对立，但是事实上说，两件对立的事情是要我们把它融合一起去执行的。 Jadi kalau saudara melihat dalam Matius 5 ayat 1 sampai 12 ucapan bahagia, namanya saja ucapan bahagia, maka saudara kata berbahagialah atau kebanyakan dalam versi Inggris adalah kata blessed, satu kata yang diberkatilah kalian, berbahagialah. Ini adalah berita itu. Jadi berita khotbah di bukit diawali dengan berita berbahagialah engkau, diberkatilah engkau. 我们看马太福音第5章1到12节那一边，是一连串的说有福了。 Saudara, di dalam terjemahan bahasa Inggris yang kerap kali lebih tua, saudara, kerap kali mereka tidak pakai kata blessed, tapi kata yang dipakai adalah kata beatitude. 在有福了的翻译当中，现在的翻译在英语是 blessed， 但是更早之前的对 blessed 这个字的翻译是 beatitude。 Saudara, kata beatitude ini adalah satu kata yang kalau kemudian kita perhatikan, ini kata kuno sebenarnya. 这是一个比较古文。 Saudara, kata beatitude ini adalah sebuah kata yang sebenarnya jadi gini, kalau saudara melihat gambar-gambar bapak gereja zaman dulu, maka ada tokoh-tokoh bapak gereja yang digambarkan seperti gambar orang kudus, seperti begitu. Jadi kata seperti ada halo di kepalanya, seperti itu. 这个字的来源是当古时候人们画圣人的画像的时候呢，就会在这个圣人的头上有一环的光圈。 Nah, sebenarnya kata ini adalah kata yang dikaitkan dengan figur-figur orang seperti itu. Jadi orang-orang yang seperti cahaya kemuliaan Tuhan ada, seperti kayak ya ada halo seperti itu. Jadi seperti kayak orang yang spesial banget rohaninya begitu. 所以这个字是跟这样子，就是头上有光圈的人来挂钩的，意思是这个人的可以照射出光亮。 Nah, kata beatitude ini adalah kata yang mau menggambarkan atau mau menekankan bahwa ketika Yesus bicara mengenai ucapan bahagia, Yesus mau berkata bahwa setiap kita ini harus seperti menjadi orang-orang yang kudus, yang menjadi bagian daripada dunia ini, memberkati dunia ini. 所以，当耶稣说有福的时候呢，耶稣是指说我们要成为那样子的人，我们要成为有光芒照射在这个世上的人。 Saudara, ini yang Yesus inginkan. 这是耶稣所要的。 Nah, tetapi yang menjadi paradoksnya adalah kalau saudara kemudian membaca, Yesus kaitkan kata beatitude ini adalah kata berbahagia ini dikaitkan dengan kamu yang harus miskin, kamu yang harus dianiaya, kamu yang harus merendahkan diri. Jadi kata ini diikuti dengan sebuah kata yang sebenarnya kalau orang dunia kita nggak suka. 但是当耶稣谈到 beatitude 这个有光环的这个人的时候呢，他却与一些很卑微的事情挂钩。这些卑微的事情是世人所不喜欢的，就好像说贫穷啊、哀痛啊、虚心啊。 Saudara, ketika bicara mengenai diberkati, maka kita kan berpikir lancar. Masa berbahagialah mereka yang dianiaya? Ini nggak cocok gitu loh. 所以我们如果把这个字了解成为所谓的福气，那我们对有福了这个字跟虚心的人把它挂钩起来，我们会觉得说这个是不连续的、不连贯的。
Nah saudara, inilah sebenarnya undangan Yesus ketika menjadi orang Kristen. Kita akan berjalan dalam sebuah perjalanan yang ketika kita jalan di tengah dunia ini sesuatu paradoks. Rasanya hidup itu tidak gampang. Perjalanan yang kita jalani adalah jalan yang sempit, pintu yang sempit. Tetapi disitulah berkat Tuhan, panggilan kita kemudian terjadi. 耶稣好像在告诉门徒，并且对他们做出这样子的邀请：你们来成为我的门徒。但是在你们还在世上的时候，中间的这个道路是有许多对立的事情，是困难的。走向天国的路是窄路，所进入的门是窄门。 Saudara, paradoks hidup kita itu adalah paradoks yang kalau saya gambarkan seperti, kalau saudara tahu ini ada, kalau saudara ke Ancol ada satu rumah lah begitu, satu wahana, namanya rumah miring, ya. 这个情况我可以用以下的这个情形来跟大家描述。如果大家曾经去安州那边有一个游玩的点， 它是一个斜物。 Saudara kalau masuk ya, saudara jalan, apalagi kalau saudara lari pasti nggak bisa karena itu memang sengaja disettingin berkaitan dengan hukum gravitasi, di mana ketika kita masuk ke rumah itu, ke rumah miring itu, kayak kita jalannya kayak miring. Kalau saudara kalau di rumah mungkin bisa perhatikan lebih jelas. Jadi orang itu kok kayak miring, jalannya kayak miring begitu loh jadinya. 所以，当你一进入那个屋子的时候呢，因着他们这个设计也按照这个地心引力的这个规则，所以你走路呢是要很斜的走的。 Maksudnya adalah orang-orang itu berjalan dengan sebuah format yang berbeda dari hukum gravitasi. 所以，当你在里面走的时候呢，你必须就是反这个地心引力，使你能够前进。 Jalan yang benar itu kayak kita sekarang, nanti kita keluar, kita sebenarnya berada dalam suasana normal dalam pengertian tarikan gravitasi membuat kita jalan begitu. 待会如果我们散会的时候，我们走路，那这个地心引力是在正常的情况下使我们站立的走。 Tapi rumah miring ini adalah sebuah format membuat kita jalan susah. Karena memang sengaja disetting begitu rupa sehingga seperti hukum gravitasi itu kayak di twist seperti itu. Jadi jalannya akan jalan miring. Kalau saudara masuk ke sana pasti saudara nggak bisa lari. 但是进入这个邪物的时候呢，这个设计使得这个地心引力的这个规则好像被曲折了，使得我们走路不能够正常的走，斜的走，我们一定在里面不能够用跑的速度来前进。 Khotbah di bukit adalah sebuah perjalanan yang miring, ya, perjalanan yang kita nggak bisa lari, susah gitu loh. 耶稣的登山宝训也是如此，是让我们的这个生活没办法很顺畅的往前走，而是很艰难的要一步一步的走。 Perjalanan iman Kristen adalah perjalanan seperti kita jalan di rumah miring, setengah mati. 我们信仰的路程就好像在这个邪物当中进行，必须很艰难，一步一步的走。 Seperti kita melawan hukum gravitasi. 就好像我们必须以地心引力来对立。 Bagian yang terakhir kita akan melihat khususnya berkaitan dengan fokus ayat ini, yaitu apa artinya miskin di dalam roh. 最后的部分，我邀请大家一起看说，就是第3节里说，所谓虚心的人是什么？ Miskin di hadapan Allah seperti apakah itu maksudnya? 在神的面前虚心指的是什么？ Saudara, saya akan mencoba untuk mengaitkan dengan satu tafsiran daripada satu bapak gereja yang bernama Gregory the Great. 我把这段的经文与教会之父的其中一位，就是 Gregory the Great 他的讲解。 Saudara, dia mencoba melihat bahwa ketika bicara mengenai miskin di hadapan Allah, maka sebenarnya bicara realitas miskin harus dibedakan dua, yaitu miskin secara material dan miskin secara virtue, secara bijaksana, hikmat. 当
我们谈到这个贫穷的时候呢，我们可以从两方面，一个是物质上的贫穷，第二是精神上的贫穷。 Nah, dia mengingatkan bahwa sebenarnya realitas atau perjalanan hidup manusia itu adalah kerap kali menjadi sebuah perjalanan yang kita miskin banget terhadap kebenaran-kebenaran Allah, terhadap hikmat Allah, terhadap kebijaksanaan yang ada dalam firman Allah. Kita kerap kali miskin banget. 他这边指出说，所谓的我们贫穷的话，就是我们在神的真理上贫穷，在神的智慧上贫穷。 Padahal hal-hal ini adalah hal yang penting. 而事实上，这些是很重要的。 Saudara, ini adalah hal yang sebenarnya yang paling penting di dalam kehidupan orang percaya, yaitu seperti buah-buah roh tersebut. Itu menjadi bagian yang penting. 这个部分是在神的门徒的身上非常的重要的，就好像圣灵的果子那样子的重要。 Nah, masalahnya gini, kalau kita bicara mengenai miskin materi, semua kita itu suffer, semua kita itu menderita, semua kita itu berusaha untuk pokoknya jangan sampai miskin dah. 当我们谈到物质的贫穷的时候呢，我们每一个人都意识到说这是可怕的事情。如果可以的话，我们要避免。 Saudara, semua orang tua yang hidup susah secara materi, kita bekerja mati-matian supaya apa? Keluarga kita, anak-anak kita masa depan jangan susah secara materi. 特别是身为父母曾经贫穷过的话呢，我们就会拼命的工作，希望说我们的下一代他们不会像我们过苦日子。 Nah, kalau secara materi kita miskin, itu problem banget. 如果物质的贫穷让我们觉得辛苦的话， Tapi izinkan saya bertanya kepada saudara, kalau saudara secara spiritual miskin, problem banget atau enggak? 所以接下来我请问说，如果你在属灵的生命贫穷的话，你是否觉得这是很辛苦的事情？ Saudara, kalau saudara jadi orang Kristen dan bagi saudara itu enggak problem, berarti saudara harus bertanya, saudara orang banyak atau disciple? 如果你成为基督徒，但是灵命的贫穷不让你觉得辛苦的话， 那你就要问自己，你是许多人呢，或者是门徒？ Jadi minimal hidup saudara harus gelisah. Kenapa ya saya jadi orang Kristen kok karakter seperti kasih, kesabaran, kontrol diri, keadilan, penuh belas kasih, kok nggak ada begitu loh. 如果你在身上没有看见说那些圣灵的果子，像喜乐、怜悯、温柔、节制这些没有的话呢，那你要好好的问自己了。 Sayangnya banyak orang Kristen berpikir saya sudah kebaktian setiap minggu, saya sudah berikan persembahan setiap minggu, ya sudah, saya udah cukup. 但是糟糕的是，许多基督徒认为说，每个星期我已经崇拜，我已经奉献了，这就已经够了。 Saudara, realitas miskin di hadapan Allah ini tidak ada. Kita tidak merasa problem. 在神的面前，我们是贫穷的，我们竟然不觉得这是困扰，这是很大的问题。 Padahal ini bagian yang penting. Bagaimana kita menjadi orang Kristen dan kita tidak mengejar buah-buah roh itu? 我们怎么样成为一个基督徒？如果我们没有去追求这些圣灵的果子， Saya tahu sulit, seperti ada di masuk ke jalan ke rumah miring, kita nggak bisa berlari, tapi kita akan jalan terus, bukan? 我知道这能够达到这个境界很辛苦，但是我们岂不是应该像进入那个邪屋一样辛苦的走，但是还是前进？ Pertanyaannya, saudara jalan terus untuk mengejar semua itu atau tidak? 是否我们的前进是正在追求这一切呢，还是没有？ Dan saudara tidak terjebak hanya ikut kebaktian, hanya baca Alkitab, hanya ikut Bible study, hanya melayani, semuanya itu baik. Tapi kalau saudara tidak mengejar buah roh, maka percuma saudara bukan Kristen. 如果我们只是参加崇拜，我们奉献，我们参加圣经学习门训这些，但是我们却没有追求圣灵果子的心的话，这一切是枉然的。 Tadi ketika keluar ke toilet, sepanjang jalan ke toilet saya sambil baca kalimat-kalimat saudara yang bagus di situ. 当
刚才我要上洗手间，经过那段路的时候呢，在那个有海报，有许多好的句子。 Punya pengetahuan yang banyak mengenai Alkitab tapi tidak menghidupinya, maka tidak ada artinya. 圣经的知识很多，但是却没有把它活出来的话，这是没有意义的。 Ada banyak kalimat yang baik yang sebenarnya menantang kita untuk menjadi the true Christian. 那些句子都正在挑战我们成为一位真正的基督徒。 Dan apa itu the true Christian? Apa itu Kristen yang sejati? 真正的基督徒是什么呢？ Kristen yang sejati adalah Kristen yang kita miskin di hadapan Allah. Dan kalau miskin berarti kita begging, kita memohon, kita berusaha, kita meminta supaya kita jangan miskin. 所以，当我们觉得自己在神的面前是贫穷的时候，我们就向神哀求，我们要得到。 Dan saudara Gregory the Great berkata bahwa kenapa ini menjadi bagian yang penting. Karena kalau setiap kita betul mengejar atau miskin di hadapan Allah, mengejar hikmat bijaksana itu, buah-buah roh itu, maka disitulah kita akan menjadi serupa dengan Allah atau serupa dengan Kristus. 所以，教会之父 Gregory the Great 他说，这部分很重要的原因就是，当我们觉得自己贫穷的时候，我们在神的智慧、神的准则贫穷的时候，我们就会去追求，去向神祈求到我们得到，成为我们的目标。 Kita kerap kali bicara mengenai serupa Kristus. 我们常常谈要像基督。 Apa artinya serupa Kristus? 像基督指的是什么？ Serupa Kristus adalah karakter hikmat atau buah-buah roh itu menjadi bagian yang semakin kita kejar, semakin ada di dalam hidup kita. Disitulah kita menjadi serupa Kristus. 像基督就是我们追求像基督的品格，就是那些圣灵的果子。当我们有这样子追求的心，并且也渐渐的在我们的身上把它彰显出来的时候，就在这样子的情况下，我们被称之为更像基督。 Ada beberapa kalimat yang saya kemudian catat di sini. Kalimat yang pertama adalah miskin di hadapan Allah ini menjadi hal yang sangat mendasar, hal yang fundamental dalam namanya pertumbuhan rohani. 在这里有几个句子跟大家继续的解释说，所谓的在神的面前，我们觉得贫穷，有哪一些更多的解释？ Saudara mau bertumbuh secara rohani? 我们渴慕灵命成长吗？ Maka miskin di hadapan Allah itu adalah hal yang pertama yang penting. 那在神的面前，觉得自己是无力、是贫穷的，是第一件最重要的事情。 Kenapa miskin di hadapan Allah ini penting? 为什么在神的面前觉得自己贫穷是重要？ Karena ini bicara mengenai sebuah sikap hati, sebuah sikap di dalam hati kita, di mana kita sungguh menyadari hidup kita, jiwa kita begitu miskin, dan kita butuh kemudian kebenaran-kebenaran ilahi, hikmat-hikmat ilahi itu. 因为当我们觉得说自己很贫穷的时候呢，我们才会觉得有那种需要神的智慧、神的真理，这是一种心理的状态。 Saudara, ini adalah sebuah kesadaran betapa kurangnya saya, betapa berdosanya saya, betapa najisnya saya. Meskipun saya jadi hamba Tuhan, meskipun saya melayani, dan saya ingin lebih lagi Tuhan menjadi seperti Engkau, lebih lagi supaya hikmat Tuhan, buah-buah roh itu semakin ada dalam diri saya. 这个贫穷的觉悟会使我们看见说自己是多么的污秽，自己多么的无能。无论我是神的仆人，或者我是圣工人员，但是我这些都非常的缺乏，我需要一直的追求，让我更能够活出圣灵的果子。 Ini adalah sebuah kesadaran diri siapa saya, dan membuat saya punya sebuah desire, sebuah passion yang besar untuk betul ingin supaya menjadi seperti Kristus. 这是要从这样子的觉悟开始，我们知道自己的情况，使得有那股推动力，推动我们去追求。
Saudara, kita punya desire itu enggak? Punya sebuah hati yang betul merasa miskin dan benar mau. Ya kalau miskin kita pingin kaya kan? Kita enggak miskin dan tinggal diam, itu poinnya. Kita punya seperti itu enggak? 这里要让我们看见说，当我们觉悟到自己在神的面前贫穷的时候，一般人的反应，当你穷的时候，你就要追求富足。那我们有这样子的动力，这样子的渴慕吗？ Saudara, kalau pendeta visit saudara bertanya, saudara mau apa? Mau didoakan apa? Saudara, maka kerap kali kita pingin mendoakan sesuatu yang perusahaan diberkati, kerja bisa lancar. Apalagi zaman COVID ini kita pingin sesuatu yang lebih. Berkaitan dengan hidup dan materi tersebut. 如果说今天有牧师探访你，然后问你说要为你祷告什么的时候，一般的人很多都会希望说，为我的工作祷告，为我的家庭祷告，为健康祷告，这些我们希望在物质上更充足。 Kalau saudara begitu menginginkan sebuah kelancaran, sebuah keberhasilan, sebuah bisnis yang lancar, masa depan yang baik secara fisikal, secara finansial, saudara, seberapa kuat keinginan itu untuk rohani kita? 如果我们在物质的追求上，我们有那样子的这个渴慕，那我们在属灵的追求上，我们是否有那样的渴慕？ Seberapa kuat kita menginginkan karakter-karakter kita diubah oleh Tuhan? 我们有多大的那推动力，希望我们的品格被神所改变？ Inilah fondasi pertama. 这是这一系列的基础， Inilah ucapan bahagia yang pertama. 这是有福的第一句话。 Dan saudara, kita baru memasuki 10 hari di tahun 2021 ini. 我们才进入2021年10天。 Saya ingin khotbah ini sungguh menghantar saudara sepanjang tahun ini. Pikir dengan seksama seberapa saudara punya satu desire yang kuat untuk kemudian akan buah-buah roh, karakter-karakter hikmat itu. 巴不得这个今天的讲道可以一直引领你在这2021年，去检视自己，去让自己有那样子强烈的意愿，成为推动力，使我们去追求圣灵的果子、神的智慧。 Mungkin saudara berkata, Pak, saya sudah berusaha, cuman nggak bisa. Saudara, kalau berusaha nggak bisa, ya jalanin lagi. Iya kan? Masa saudara misalnya miskin dalam materi, sudah kerja nggak bisa, ya sudah biarin aja lah begitu. Apakah begitu? 如果我们在物质的追求上说我们做了，但是行不通，我们还是会继续的做，因为我们知道说物质的贫穷会让我们辛苦。但是在属灵的生命上，我们是否说做了做不到，我们就停止吗？ Saya tahu itu sulit, tapi melangkah lagi dan ketika kita datang begging, berdoa di hadapan Allah, memohon Roh Kudus menguatkan kita, maka disitulah langkah pertama kita akan bisa melangkah. Satu langkah demi satu langkah. 属灵生命的追求同样的辛苦，但是就是因着这个辛苦，因着我们觉悟自己的贫穷，我们向神求，向他祈求，使我们再继续的前进。 Saudara, inilah yang Tuhan inginkan dan saya berharap ini menjadi pengantar di dalam perjalanan hidup kita untuk kita boleh sungguh betul menjadi seperti Kristus. 这是神的心意，也巴不得让我们在2021年，我们成为我们一个真实的、强烈的意愿，来要愿意更像基督。 Kalimat Mahatma Gandhi, I like your Christ. Saya senang Kristus tapi saya tidak suka orang Kristen. Saudara, itu kalimat yang menampar kita dengan luar biasa. 甘地所说的这句话，我喜欢基督，但是不是基督徒。这句话巴不得成为我们每一个人，特别是神的门徒一个很大的耳光。 Tuhan memimpin setiap hidup kita dan mulailah dengan sebuah kesadaran miskin di hadapan Allah dan menginginkan Allah, menginginkan untuk kaya secara rohani itu.
巴不得这成为我们的渴慕，让我们追求在属灵的生命可以更丰盛，在神的面前祈求。Tuhan memimpin hidup saudara, hidup saya, dan biarlah 2021 kita tidak distract hanya dengan hidup susah, lalu perlu dapat materi lebih. Oke, kita perlu itu. Tapi hidup kita juga harus diarahkan dengan kerinduan akan Allah, kerinduan akan karakter-karakter ilahi itu ada dalam hidup kita. 巴不得这个2021年，我们不再被这个情况抓住我们，使我们在物质的追求上，我们想要得到的更多。巴不得我们更是在属灵的生命上有更强烈的意愿去追求，要活出基督的品格，有神的生命丰盛的在我们里头。Tuhan memberkati setiap saudara dalam perjalanan rohani sepanjang tahun ini. 愿神祝福与你们同在，在你们属灵的路程当中，这一年， Kita berdoa. 我们祷告。 Hamba sungguh memohon Tuhan berkati jemaat-jemaat yang ada di tempat ini maupun jemaat yang sedang mengikuti ibadah secara streaming online. 主啊，你的仆人为在教会或者是在线上参与崇拜的你的众儿女们，为他们祷告。 Dan Roh Kudus tolong memateraikan firman ini dan menggelisahkan hati kami akan isi firman Tuhan ini. 祈求圣灵将神的道刻印在我们每一个人的心，使我们每一个人有那样子的觉悟，也对这样子的觉悟，我们觉得需要追求。 Kami begitu berlomba-lomba untuk tidak menjadi miskin secara materi. Kami berlomba-lomba untuk menjadi kaya secara materi. Tetapi bagaimana mungkin kami tidak berlomba-lomba untuk hadirat Allah dan kaya secara rohani? 我们赛跑追求物质的丰富，我们避免贫穷，但是我们却没有赛跑追求属灵生命的丰富，这是怎么可以的呢？ Oh Tuhan, ampunilah kami, ampunilah setiap kami ya Tuhan. 所以主啊，求你赦免我们，赦免我们每一位。 Hamba sungguh berdoa memohon Roh Kudus yang menggelisahkan hati kami dan Roh Kudus yang memimpin kami di tahun ini untuk lebih mencari Tuhan. 主啊，我们祈求圣灵搅动我们的心，使我们有那样子的渴慕，追求在这一年当中，我们更像基督，有基督的品格。 Berkatilah Tuhan, pimpinlah setiap jemaat-jemaat-Mu. 主啊，求你祝福带领你的每位。 Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sungguh berdoa. 我们只是奉靠主耶稣，我们真心的祷告。 Amin. 阿门。